Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program E-Belajar Matematik tingkatan 3, cikgu akan mengajar bab 8 locus dalam dua dimensi. Cikgu Muhammad Imran bin Ibrahim dari SMK Dang Anum Merlimau, Melaka akan mengajar bab 8 tajuk locus dalam dua dimensi, standard kandungan 8.2 locus dalam dua dimensi, standard pembelajaran 8.2.1 memerihal locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap, berjarak sama dari dua titik tetap, berjarak sama dari dua garis lurus yang selari dan berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang dan membina locus tersebut. Pertama sekali, cikgu nak beritahu bahawa kemahiran ini adalah kemahiran yang paling penting. Yang paling penting dalam tajuk locus. Okey, bagaimana kita nak kenal soalan dan bagaimana kita nak memberi jawapan. Okey, so untuk locus ada 5 jenis soalan yang perlu kamu kenal pasti. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, yang pertama. Apakah locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap? Okey, first kali, kamu kena faham bahawa apabila melihat soalan, kita kena lihat dari satu titik tetap. Apa maksud dari satu titik tetap? Kerana soalan tidak akan beri satu titik tetap. So, bagaimana kita nak tahu dia adalah satu titik tetap? Okey, dengar baik-baik. Satu titik tetap ni, kita nak tahu dia akan beri satu abjad. Contoh, dia akan beri dari A. Atau, dia akan kata dari B. Atau, dia akan kata dari C. Atau, dia akan kata dari D. Itu yang kita kata dari satu titik tetap. Okey? Okey, faham bagaimana kita nak tahu dia adalah satu titik tetap? Bermaksud dia adalah soalan yang melibatkan satu abjad sahaja. Dari A, atau dari B, atau dari C, atau dari D. Okey? Okey. Standard pembelajaran, seperti biasa, memerihal locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Okey. Okey. Ini yang cikgu cakap tadi. Locus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap tersebut. So, bila kamu dah tahu dia adalah satu titik tetap, bermaksud locus dia mesti bulatan. Okey, locus dia mesti bulatan. Jelas tak? Locus dia mesti bulatan. Contoh, kat sini A. Dia kata 5 cm dari A. So, bermaksud kamu kena buat bulatan lah. Yang mana jari dia mesti 5. Nampak tak? Okey, kalau dia kata dari B, buatlah berapa cm bulatan dari B. Kalau dari C, buatlah dari C punya bulatan. Okey, C itu adalah pusat dia. Sebab tu dia kata yang berpusat di titik tetap tersebut. Kalau titik tetap tu A, A lah. Kalau titik tetap tu B, B lah. Okey, jelas Boleh Okey, kita lihat kepada soalan. InsyaAllah. Okey, kita lihat contoh. Bagaimanakah anda membina locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap? Okay, kita lihat contoh yang pertama. Bina locus bagi titik P.
Okey, banner locus bagi titik P. Okey, nama locus ni, lama lintasan ini adalah P yang sentiasa berjarak 3 cm. Bermaksud jejari ni adalah jejari. Okey, dari satu titik tetap O. So, dari satu titik tetap O, bermaksud ada satu abjad ni. Abjad dia adalah O. Okey, dan dia dah bagi tahu terus ini adalah satu titik tetap O. So, kita dah tahu dah locus dia mesti bulatan. Kenapa? Sebab dia dari satu titik atau dari satu titik tetap O. Okey, so bermaksud kamu lukis titik O. Okey, kemudian ambil jangka lukis. Okey, jangka lukis tu mesti berjarak 3 cm. Mesti lebar dia 3 cm. Ukur guna pembaris jangka lukis tu. Okey, pastikan 3 cm. Dan kemudian kamu guna jangka lukis tersebut untuk membuat bulatan. Okey, so bulatan inilah yang kita namakan sebagai locus P. Okey, boleh So, semua bulatan ni adalah locus P. Di mana-mana saja. Contoh di sini, titik ni. Titik P kat sini, contoh. So, jarak dia mesti 3 cm. Kat sini, jarak dia mesti 3 cm. Okey, boleh Okey, kita lihat kepada contoh penyelesaian dia Okey, boleh Okey, tak ada masalah. Okey, kita lihat apakah locus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan yang seperti ini, kita ulang semula. Sebelum ini kita belajar dari satu titik tetap. Okey, sekarang ini dari dua titik tetap. Kalau satu titik tetap, abjad dia ada A atau B atau C. Okey, only one letter. Okey, ada satu abjad sahaja. Tetapi kalau dia kata dari dua titik tetap, bagaimana kita nak kenal pasti dia dua titik tetap? Okey, so dia mesti ada perkataan A dan B. Atau B dan C. Atau K dan L dan sebagainya. Okey, so nak tahu dia dua titik tetap, dia ada dua abjad, A dan B. Mesti ada perkataan dan. A dan B, B dan C, K dan L. Okey? Okey. Kita lihat kepada standard pembelajaran, memerihalkan locus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Okay, kita lihat bagaimana locus dia. Locus yang akan terhasil apabila didapati dari dua titik tetap. Okey. So, locus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap ialah pembahagi dua sama serenjang. Okey. Pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik tetap itu. Contoh, ini adalah A dan ini adalah B. Okey, so dia kata cari locus dari A dan B. So, A dan B, locus dia di mana? Locus dia mesti berada di tengah-tengah. Nampak? Locus dia mesti berada di tengah-tengah. Contoh, bila jarak sini 3 cm, sini pun mesti 3 cm.
Kalau sini 5, sini pun mesti 5. Nampak? Okey, dia mesti berjarak sama. Okey, sebab itu kita namakan pembahagi dua sama serenjang. Okey, selepas ini kita akan belajar bagaimana melukis. Bagaimana kita nak melukis garisan pembahagi dua sama serenjang. Okey, bagaimanakah anda membina lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap? Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, bina lokus bagi titik P yang berjarak sama dari dua titik tetap M dan N. So, bagaimana kita nak bina lokus bagi titik P? Nak bina lokus. Okey, kita nak bina lokus. Okey, dia suruh bina lokus bagi titik P. Nama lokus tu atau nama lintasan tu adalah P. Okey, yang berjarak sama dari, nampak? Dari dua titik tetap M dan N. So, keyword dia adalah M dan N. So, ada dua titik. Bila dua titik bermaksud dia punya lokus adalah pembahagi dua sama serenjang. So, bagaimana kita nak lukis? Okey, contohlah. Cikgu letak sini adalah M, sini adalah N. Okey, bagaimana kita nak lukis garisan di tengah-tengah? So, kita mesti guna jangka lukis. Yang pertama tadi nak buat bulatan pun kita guna jangka lukis. Yang kedua, nak lukis pembahagi dua sama serenjang pun mesti guna jangka lukis. Okey, first kali kita mesti lebarkan lebih daripada separuh. MN ni mesti lebarkan. Dia punya jangka lukis. Okey, kamu lebarkan. Okey, letak jarum di M dan kamu akan tandakan. Okey. Okey, dan letak jarum di N, jangka lukis kamu. Okey? Clear? Okey, nampak tak dua titik persilangan? Okey. Guna pembaris untuk menghasilkan satu lukisan garisan. Okey, garisan. So, garisan inilah yang kita namakan sebagai lokus. Apa nama lokus dia? Lokus P. Okey, boleh Yang paling penting bila M dan N, ni yang kita kena buat. Okey, insya-Allah. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Raja di sebelah menunjukkan segitiga sama sisi PQR. Tentukan lokus bagi titik X. Okey, yang pertama sekali, nama lokus tu adalah titik X. Lokus tu, lintasan dia adalah X. Yang berjarak sama dari. Ni ada perkataan dari. Selepas tu tengok. Titik P dan titik R. Nampak? P dan R. So, bila P dan R bermaksud dia adalah dua titik. Okey, bila dua titik. Okey, dua titik. Bila dia dua titik, lokus dia mesti adalah pembahagi dua sama serenjang. Ni kena ingat lah ni. Okey. Kalau satu titik, bulatan. Kalau dua titik, pembahagi dua sama serenjang. Dekat mana pembahagi dua sama serenjang ni? Tengah-tengah antara P dan juga R. Okay, kita tengok mana P dan R. Okey, ni P. Okey, dan ni adalah R. So, dia mesti garisan lurus di tengah-tengah. So, sekarang, daripada gambar rajah ini, kita tak payah tadi nak buat macam ni tadi. Nampak? Tadi kita buat macam ni, betul? Okey, contoh yang sebelum ni kita buat macam ni. Yang ni tak payah. Kenapa tak payah? Sebab kita dah ada titik Q di tengah-tengah. Okey, titik Q di tengah-tengah. Okey, so apabila kita dah tahu titik Q di tengah-tengah, kita guna jangka lukis, letak jarum di Q.
dan kita buat kuali. Okay, then letak jarum dekat titik. Contoh cikgu letak sini, namakan dia A dan kita namakan dia B. Letak jarum di A dan di B, kita buat satu lagi persilangan. Okay, letak jarum di A, buat satu persilangan. Letak jarum di B, buat satu lagi persilangan. Akan menghasilkan satu persilangan ya. Okay, then kamu terus buat satu garisan. Inilah yang kita namakan sebagai locus X. Okey. Sebab apa? Sebab dia adalah pembahagi dua sama serenjang. Boleh InsyaAllah. Kita pergi seterusnya. Okey, seterusnya, apakah locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus? Okey, dari satu garis lurus. Bagaimana kita nak tentukan soalan tu? Dia menunjukkan dari satu garis lurus. Of course, kita lihat kepada abjad. Okey, bagaimana abjad yang nak menggambarkan satu garis lurus? AB. Ni contoh satu garis lurus. BC atau CD atau KL atau MN. Okey, beza dia dengan dua titik tetap. Dua titik tetap ada perkataan dan. Tetapi satu garis lurus tidak ada perkataan dan. Dua abjad digabungkan. So, dikenali sebagai satu garis lurus. AB, tu maksud dia satu garis lurus lah. BC, satu garis lurus. CD, satu garis lurus. KL, MN, satu garis lurus. Dan sebagainya. Okey, kita lihat kepada standard pembelajaran, memerihalkan locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus ialah, okey ni, garis lurus yang selari dengan garis lurus tersebut. Maksud dia, locus dia adalah garis lurus yang selari. Selari dengan apa? Selari dengan garis lurus tersebut. Contoh AB. So, dia mesti selari dengan AB lah. Kalau dia kata selari dengan BC, dengan BC lah dia selari. Okey? Boleh? Tak apa. Kita akan lihat contoh soalan. InsyaAllah. Okey, kita akan pergi kepada contoh seterusnya. Raja di sebelah menunjukkan satu garis AB. Dilukis pada grid segi empat sama bersisi satu unit. Pada rajah, lukiskan locus. Okey, soalan dia nak suruh kamu lukiskan locus. Bagi titik X, so nama locus tu, nama lintasan tu adalah X. Yang sentiasa bergerak 3 unit. So jarak dia adalah 3 unit dari garis AB. So bila AB ni bermaksud dia adalah one line. Okey, satu garis lurus. So bila satu garis lurus, kita dah tahu dah locus dia adalah garisan selari. Tu kena tahulah. Tu kena tahu. Bila dia one line atau satu garis lurus, locus dia adalah selari. Garisan selari. Jarak dia berapa? 3 unit. Okey. So, kalau macam ni, kita ukur lah. Okey, kita ukur. 1, 2, 3. So, ni. Guna pembaris, garis. Guna pembaris, 1, 2, 3. Guna pembaris, garis. Inilah namakan locus. Locus apa? Locus X. Ni pun adalah locus. Locus X. Okey? Boleh Okey, tak apa. Kita lihat lagi contoh.
Okey, seterusnya, apakah locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang selari? Okey, dari dua garis lurus yang selari. Dari dua garis lurus. Okey, tadi dari satu garis lurus. Sekarang dari dua garis lurus. So, bermaksud sekarang ini, bagaimana kita nak kenal pasti dua garis lurus, ingat, dia akan beri AB dan CD. Ni dua garis lurus yang selari. AB dan CD. Atau KL dan MN. Okey, ni adalah dua garis lurus yang selari. Okey, so kita lihat bagaimanakah locusnya apabila dua garis lurus yang selari. Okey, memerihalkan locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. Okey, locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang selari ialah satu garis lurus yang selari dan melalui titik tengah bagi pasangan garis lurus selari tersebut. Contoh, apabila ada AB dan CD, contoh ini adalah AB dan ini adalah CD. Okey, locus dia di mana? Locus dia adalah satu garis lurus yang selari dan melalui titik tengah. So dia selari dengan AB dan CD dan dia mesti titik tengah bagi pasangan garis lurus tersebut. So locus dia di mana? Locus dia mesti berada di sini. So inilah locus dia. So kena ingat, bila ada dua garis lurus, dia adalah satu garisan lurus di tengah-tengah dua garis lurus tersebut. Okey, tak apa, kita akan lihat contoh soalan. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, contoh soalan, locus bagi titik X yang bergerak 3 unit dari garis AB ialah sepasang garis yang selari dengan AB dan berjarak 3 unit dari garis AB. Okey, tak apa. Soalan ni agak bercelaru, tak apa, kita lihat kepada soalan. Apabila kita lihat, kita lihat kepada gambar. Okey, so apabila kamu lihat ada dua garis lurus AB dan CD. So locus dia mesti berada di tengah-tengah. So sekarang kita lihat dia ada 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bermaksud garis lurus dia mesti berada di tengah-tengah sini. Okey. Inilah yang kita namakan sebagai locus. Okey, dari AB dan CD. Dari AB dan CD, inilah locus dia. Okey, dia mesti berada di tengah-tengah. So, sini adalah 3 unit. Sini pun mesti 3 unit. Okey, dia mesti samalah. Okey, 3 unit, 3 unit. Dia mesti garisan lurus tu mesti berada di tengah-tengah. Boleh Okey. Locus bagi TX yang berjarak sama dari AB dan CD ialah garis yang selari dengan AB dan CD serta berjarak 3 unit dari garis AB dan juga CD. Okey. Okey. Kita lihat contoh soalan seterusnya. Apakah locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang? Okey, so sekarang ini dua garis lurus yang bersilang. Macam mana kita nak tahu dia dua garis lurus yang bersilang? Sama ada dia bagi gambar macam ni. Okey, contoh AB, CD dia bagi gambar macam gini. Ataupun dia bagi abjad. AB dan BC.
dah tentu ini adalah bersilang. Macam mana kita tahu dia bersilang? Sebab dia ada dua abjad yang sama. Okey, bila ada dua abjad yang bersama, bermaksud ini adalah menunjukkan dua garis lurus yang bersilang. KL dan LM. Nampak? Ada L. Ada dua-dua ada L. So bermaksud ni adalah bersilang. Dia bersilang dekat mana? Dekat L. Contoh macam ni. Ni AB, ni BC. Okey, dia bersilang di B. Dia bertemu di B. Okey? Okey, standard pembelajaran memerihalkan lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Okey, kita lihat lokus dia. Okey, lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang ialah pembahagi dua sama sudut. Okey, contoh bila ada huruf V kat sini. Contoh AB dan BC. So bagaimana kita nak lukis dia? Lokus dia mesti berada di tengah-tengah ni. Okey, ni lokus dia. Dia mesti berada di tengah-tengah. Itu nama pembahagi dua sama sudut. Okey, kalau dia bersilang macam ini, lokus dia dekat mana? Lokus dia mesti kat sini. Ni lokus dia. Yang merah ni lokus. Ni lokus. Okey, ni nama pembahagi dua sama sudut. Okey, pembahagi dua sama sudut. Boleh Tak apa, insya-Allah kita akan lihat soalan seterusnya. Okey, kita lihat contoh soalan. Banner locus. Okey, dia nak suruh kamu banner locus bagi titik X. Nama locus tu adalah X yang berjarak sama dari dua garis lurus PQ dan PN yang bersilang di P. Dia tak bagi tahu bersilang di P pun kita boleh tahu dia adalah bersilang di P sebab ada dua P di sini pada dua line tersebut. Okey, so macam cikgu cerita tadi, bagaimana kita nak buat? Dia mesti garis lurus dia berada di tengah-tengah, betul? Okey, pembahagi dua sama sudut. So macam mana kita nak buat pembahagi dua sama sudut? Kita guna jangka lukis. Okey, letak jarum tu dekat P, kita buat kuali. Okey, cikgu letak kat sini sebagai titik A, sini sebagai titik B. Letak dekat A dan letak dekat B, buat satu lagi persilangan di tengah-tengah. Okey, dan kemudian kamu buat satu garis lurus dari P ke titik persilangan tersebut. Inilah yang kita namakan sebagai locus X. Okey? Boleh InsyaAllah. Okey, kita pergi kepada contoh yang terakhir. Okey, raja di sebelah menunjukkan segi empat sama ABCD. Huraikan dan lukis lokus bagi titik Y yang bergerak sama dari garis AB dan garis AD. Okey, fahamkan soalan Satu, dia kata huraikan. Hurai, kamu kena ceritalah, kena tulis. Lukis, kamu kena lukis. So ada dua jawapan di sini. Satu kena cerita, satu kena lukis. Okey, bagi titik Y. Nama lokus dia adalah Y yang bergerak sama dari AB dan AD. So AB dan AD bermaksud dia bersilang di A. Sebab A ada dua. Okey, A ada dua. So bila A ada dua, kita dah tahu dah. Bila dia bersilang, bila kamu punya huraian dia kata locus Y, nama dia locus Y ialah pembahagi dua sama sudut. Okey, di mana? Di A. Okey,
Locus Y ialah pembahagi dua sama sudut DA. Itu yang pertama untuk huraian. Okey, dan apabila nak lukis macam mana? Okey, kita lihat. Ini adalah AB. Ini adalah AD. Nampak? Okey, bagaimana? Kan saya cakap tadi, buat kuali. Guna jangka lukis. Okey, buat kuali, letak jarum dekat A. Buat kuali. Okey, ini adalah contoh cikgu letak sini A kecil dan B kecil. So, letak jarum dekat A kecil dengan B kecil. Buat satu lagi persilangan di sini. Dan terus kamu tarik garis lurus. Okey? Okey? Boleh Okey? Inilah locus Y untuk lukisan. Dan ingat, sebarang lengkungan atau pembuktian menghasilkan locus Y ini, tolong jangan padam. Kerana ini adalah pembuktian. Pembuktian yang menunjukkan kamu buat berdasarkan buat locus Y ini berdasarkan pemahaman kamu. Okey, bukan kamu lihat orang lain atau meniru orang lain. Okey, boleh InsyaAllah. Kita lihat latihan. Okey sayang, untuk latihan, cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 213. Okey, dan kamu cuba buat uji minda 8.2A. Soalan nombor 1 hingga nombor 4. Okey, semua soalan ini kita dah belajar dan cikgu dah tunjukkan contoh-contoh. Okey, so kamu boleh rujuk balik jikalau kamu masih lagi belum memahami. Okey, atau masih lagi kurang memahami atau masih lagi tak faham bagaimana kita nak bila lihat soalan, macam mana kita nak tahu adakah dia 1 titik, 2 titik, 1 line atau 2 line. Okey, 2 line, ingat ada 2 jenis. Yang pertama, dia adalah 2 line yang tidak bercantum dan satu lagi 2 line yang bercantum. Okey, kamu boleh cuba buat insya-Allah. Akhir kalam, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program e-belajar pada kali ini. Sekian, terima kasih.